Matrix inverse. Matrix inverse adalah matrix yang mana you nak cari dia punya inverse. Which is, you have A, matrix A, and the inverse of matrix A is A inverse. Okay? To find the A inverse is 1 over determinant A, and which is A cofactor transpose ataupun adjoint A. Okay? A cofactor transpose adalah you kena cari cofactor adalah nombor pertama, dan you kena check cofactor dulu, baru you boleh cari yang kedua iaitu transpose. Okay? Untuk matrix 2x2, untuk matrix 2x2, it is A equal to 1, 2, 3 and 4. First, you cari dia punya determinant. A inverse bagi this one adalah darab silang 1, 4 minus 3, 2. And then, you cari dia punya adjoint adalah 4, 1 seperti you cari cofactor. Negative 2, negative 3. Okay? And then you dapat 1 over negative 2 and 4 negative 2 negative 3 1. You darab ini ke semua, dan at the end you akan dapat 4 divided by negative 2, negative 2 divided by negative 2, negative 3 divided by negative 2, and 1 divided by negative 2. And seterusnya you akan dapat negative 2, 1, negative 3 over 2, and negative 1 over 2. Okay? Okay, darab silang untuk cari determinant 1 darab 4, 3 darab 2, tolak 3 darab 2. Yang ini you tukar position 4, 1, negatif dan negatifkan dia, dan seterusnya you darab ke dalam. Okey, untuk kes ini adalah untuk 2x2. Untuk 3x3, saya tunjuk melalui skrin. Untuk 3x3, okey. And of course, kalau untuk 2x2, kalau you nak check A multiple which A inverse, akan dapat identity. Dia akan dapat balik identity iaitu 1, 0, 0, 1. Seperti yang saya tunjuk dekat dalam skrin ni, you tengok A inverse, saya letak A inverse multiple which A, and then you akan dapat 1, 0, 0, 1. Untuk 3x3, P sama dengan 460, 953, 1202. Okey. Untuk cari A inverse, you kena cari dulu B cofactor. Okey, cari cofactor satu persatu yang tadi, iaitu you akan dapat cofactor tadi yang you buat, soalan yang sama macam tadi, 10, 18, negatif 60, negatif 12, 8, 72, 18, negatif 12, negatif 34. And then you transpose dia. Transpose adalah tukar position, iaitu 10, negatif 12, 18, 18, 8, negatif 12, negatif 60,
72, negatif 3, 4. Okay. Dan seterusnya, you pakai formula which is B inverse sama dengan 1 over determinant untuk B dan juga B transpose B cofactor transpose. Okay. Seperti yang saya tunjuk dalam slide ini, you boleh tengok dalam slide. Okay. Okay, siapa yang guna kalkulator putih, dia boleh cari untuk inverse. Macam mana pakai kalkulator putih? You tekan mode. Lepas tu you pilih nombor 6. Lepas tu pilih matrix. Dimension of the matrix. Lepas tu you masukkan nilai. Dengan tekan sama dengan. Lepas tu you tekan on ataupun hidup. Okey. Bila you dah masukkan benda ini, seterusnya you tekan shift. Dan you tekan 4. Okey. Pilih matrix mat A. Okey. Sorry, this one you dapat matrix. Okey, mat A. Seterusnya daripada 6 ni you akan pilih mat A dulu. Okey. Mat A dan seterusnya you tekan yang atas yang kecil ini. Sorry. Okey. Tekan mode, tekan 6, pilih mat A, seterusnya pilih dimension of matrix. Nak matrix kali berapa? 3 kali 3. Seterusnya masukkan nilai dengan you tekan sama dengan. Seterusnya tekan on ataupun hidup. Seterusnya tekan shift, tekan 4, tekan mat A dan juga pilih yang ini, negatif 1. Dan seterusnya you tekan sama dengan. Okey. You akan dapat nilai untuk inverse. Dalam sini, 4 ini, you boleh juga cari determinant dia. Determinant untuk matrix A. Determinant untuk matrix A. Okey. Kalau you nak cari cofactor, you nak cari B sama dengan, you nak cari B cofactor transpose. B cofactor transpose, macam mana you nak dapat benda ini? Daripada A inverse, you ambil determinant tadi kali dengan B inverse. You akan dapat nilai yang ini. Okey? You dapat tadi B inverse, you dapat tadi that determinant kali dengan B inverse, you akan dapat B cofactor transpose ataupun adjoint. Okey? Ini adalah untuk yang guna kalkulator putih. Kalkulator putih. Okey? Untuk manual, kita akan guna formula which is B equal to B inverse sama dengan 1 over that B dan cari B cofactor, lepas tu transpose. Okey? Kena cari determinant, cari cofactor, cari transpose. Tapi make sure bila you nak start awal-awal untuk cari B inverse, you kena pastikan cari determinant dulu. Okey? Cari determinant dulu. Jika determinant, you kena make sure determinantnya adalah bukan 0. Adalah tak sama dengan 0.
Okey. Sebab apa? Kalau determinant dia adalah 0, so bila 1 bahagi dengan 0, you tak dapat nak solve. Ni adalah no solution untuk yang ini. Okey. Cari determinant dulu. Jika dia bukan 0, you boleh teruskan. Tapi kalau determinant you sama dengan 0, so dia punya inverse tak wujud. Okey, dia punya inverse tak wujud sebab kalau 1 bahagi dengan 0 untuk yang ini adalah no solution. Okey, ataupun make error dia akan jadi. Dia akan jadi make error. Okey. Ini adalah untuk yang manual. Tetapi ada cara lain yang you boleh buat. Okey. Untuk dapat B cofactor transpose. Untuk dapatkan B cofactor transpose, you salin 4, 6, 0, 9, 5, 3, 12, 12, 0, 2. Lepas tu you salin sekali lagi, benda yang sama yang tadi, 4, 6, 0, 9, 5, 3. Okey. Seterusnya, you salin yang depan ini, 4, 9, 12, 4, 9. 4, 9, 12, 4, 9. Salin balik. Dan you salin balik 6, 5, 0, 6, 5. Okey. You remove yang ini. Ini remove. Buang yang ini. Okey. You akan dapat matrix. Okey. Macam mana you nak buat B cofactor transpose secara cepat? You darab silang. 5 kali 2, 10. Tolak 0. Okey. 0 darab 3, 0. Seterusnya, yang ini. 0 darab 0, 0. 6 kali 2, tolak 12. Seterusnya, 6 darab 3, 0 darab 5. 6 darab 3, 18. Tolak 0. Sorry. 6 darab 3, 18. 6 darab 3, 18. Tolak 0. Okey. Seterusnya, 3 darab 12. 3, 6. 2 darab 9. Tolak 18. 2 darab 4, 8. Tolak 0 darab 12, 0. Seterusnya, 0 darab 9, 0. Tolak 3 darab 4, tolak 12. Okey, untuk yang ini, 9 darab 0, 0. Tolak 12 darab 9, 60. 12 darab 6, 12 darab 6, 72. Tolak 4 darab 0, 0. 4 darab 5, 20. 9 darab 6, 54. Okey. Seterusnya, you akan dapat 10, negatif 12, 18, 8, negatif 12, negatif 60, 72, negatif 34. Okey. You start daripada sini. 5 darab 2, 10. Tolak 0 darab 3, 0. Okey. You turunkan sikit lagi. 0 darab 0, 0. 6 darab 2, 12. Okey. Dan you teruskan yang ini pula. 6 darab 3, 18. Tolak 5 darab 0, 0. You ambil yang kedua. 3 darab 12, 36. 2 darab 9, tolak 18. 2 darab 4, 8. Tolak 0 darab 12. 0. Seterusnya 0 dengan 9, 0. Tolak 3 darab 4,
negatif 12. Dan 9 darab 0, 0. Tolak 12 darab 5, 60. 12 darab 6, 72. Tolak 4 darab 0, 0. 4 darab 5, 20. Tolak 9 darab 5, 5. 4. So, you akan dapat dia punya nilai iaitu 10 negatif 12, 18. 18, 8 negatif 12, negatif 60, 72, negatif 3, 4. Which is, this is for B cofactor transpose. Kalau you tengok kat screen, B cofactor transpose, you dah dapat cofactor transpose, you akan dapat nilai yang sama. Okay? Okay, sama. Okay? Dan you kena cari dia punya determinant. First, you cari tadi determinant. Lepas tu, you akan kali dengan yang ini. So, dia akan dapat macam ini. 1/148, 148, determinant dia. You kali dalam dan seterusnya, you akan dapat nilai yang ini, B inverse. Okay? Metric inverse method. Metric inverse method. Okay. Dalam kita study, dia hanya ada dua. Saya akan ajar hanya dua. Iaitu using metric inverse method, and the other is Cramer's rule. Wait, I think it's a Cramer's rule. Cramer's rule. Okay, Cramer's rule. Okay. Metric inverse method and Cramer's rule. Hanya ada dua. Okay. Let's say for this metric inverse method, okay, metric inverse method, jika you tengok kat screen, dia beritahu A, X, Y and Z. Okay. Seterusnya dia akan tukar AX plus B equal to B adalah metrik A, metrik B and metrik C. Okay. Jika you dapat contohnya 3x1 plus 4x2 equal to 7, 5x1 plus 7x2 plus 6x3 equal to 8. Seterusnya 7x2 equal to 12. Okay. Untuk you tukar transform into a matrix, okay, you tengok line yang pertama, you buat dulu yang ini. Line yang pertama, tengok line yang pertama, saya nak gunakan untuk x1, x2 dan x3. Okay, kita nak letak kedudukan yang pertama x1, yang kedua adalah x2, yang ketiga adalah x3. Okay, let's say this one is negative and this is negative. Okay, 5x1 tolak 7x2. Okay, tengok yang pertama, you nampak x1, so you letak sini 3. Seterusnya x2 adalah 4, letak yang kedua. x3 tak ada, so you letak kosong. Dan yang hujung kali adalah 7. Sama juga untuk line yang kedua,
You nampak X1 adalah 5, X2 adalah negatif 7, X3 adalah 6 dan yang belakang adalah 8. Bagi kes line yang ketiga, you nampak X1 tak ada, X1 tak ada, so you assume dia adalah 0. Okay, X1 adalah 0, X2 ada tapi negatif 7, X3 tak ada, kosong, so you letak ini 2. Untuk susun ni, you kena tengok dia punya kedudukan. Start ni untuk adalah X1 punya, X2 punya dan X3. Sama X1, X2, X3. X1, X2, X3. Yang belakang adalah 7, 8, 12. So, dia punya bentuk adalah matrix A, matrix X and matrix B. Okay, AX plus B. A multiple which matrix X equal to B. Okay. Untuk solve guna matrix inverse method, bila you dah dapat X equal to B, okay, dia akan multiple which matrix inverse A dan ini akan dapat entity and X adalah, okay, A inverse kali dengan A akan dapat entity. Bila saya kalikan A inverse kat sini, saya kena kalikan A inverse kat sini. So, you akan dapat entity kali X akan dapat X, A inverse minus A inverse dengan B. So, nak dapat value ini, you kena cari A inverse, lepas tu you multiple with B. Cari A inverse dulu yang pertama, seterusnya you multiple dengan B. Kalikan dengan B. Cari A inverse dulu, kali dengan B, you akan dapat nilai X. Okay? Contohnya soalan ini, okay, dia bagi soalan kat depan skrin ni, 4P1, 6P2, you cari dia punya, you transform dulu ke dalam matrik, 4, 6, 0, sebab kita susun P1, P2, P3, P3 tak ada untuk line yang pertama, so dia adalah kosong. Untuk line yang kedua kita ada 9, 5, 3. Untuk line yang ketiga adalah 12, 0, 2. So, yang belakang adalah 30, 80 dan 40. Okay. Apa yang you buat? You cari dulu A inverse. Yang ini kena cari A inverse. Sebab ini adalah matrik yang sama. So, A inverse kita dah dapat tadi. Yang ini adalah A inverse dia. Kita ambil daripada soalan yang kita buat tadi. Okay. A inverse dia. Iaitu you cari tadi A inverse menggunakan A inverse sama dengan 1 over determinant 1 over determinant A cofactor transpose. Cari A inverse, dah dapat A inverse, you multiple with B. Okay, multiple with B dan you akan dapat macam ini. Dan seterusnya you akan dapat dalam kedudukan macam ini. Yang mana P1 adalah 15/37, P2 adalah 175/37, P3 adalah 650/37. Okey. Bila matrik A kali dengan B, so you tahu tadi you dah belajar macam mana multiplication, right? Macam mana nak kalikan antara matrik dan matriks, kedudukan dia, yang ini kali dengan yang ini kali dengan ini, yang ini kali dengan yang ini. Okey? Multiplication yang saya tunjuk tadi. Dan seterusnya you akan dapat ini punya nilai. Okey? Seterusnya adalah Cramer's rule. Untuk Cramer's rule, untuk Cramer's rule, okay, you kena assign dalam bentuk yang sama AX plus B, okay, tetapi
bila you dah buat AX plus B, bila you tengok kat screen, yang ini adalah matrik A, dan juga ini adalah matrik A, untuk Z pun matrik A, yang bawahnya adalah matrik A, tetapi yang atas untuk X, yang atas untuk row kolom yang pertama kita letak B1, B2, B3 punya nilai. Okey? Untuk Y, kita tukar row yang kedua, iaitu B1, B2, B3. Bagi Z, kita tukar kolom yang ketiga, iaitu B1, B2, B3. Okey? Kita cari determinant yang ini dan cari determinant yang ini yang bawah, you akan dapat satu nilai. Okey? Cramer's rule hanya cari dia punya determinant. Okey, let's see for this one. Soalan yang sama yang you dapat tadi 460-953-1202, dan you tengok dia punya B 30, 80, 40. Ingat 30, 80, 40. So, saya akan tukar untuk cari P1 yang pertama, yang kedudukan pertama. So, saya akan pindah yang 30, 80 dan 40 ini ke dalam kolom yang pertama. Okey, untuk cari P1, 30, 80, 40 ni kolom yang pertama saya tukar dengan B punya nilai. Dan untuk P2 saya tukar kolom yang kedua dengan B punya nilai 30, 80, 40. Untuk kolom yang ketiga saya tukar dengan kolom yang ketiga dengan nilai B dengan nilai B. So, apa yang untuk P1, you hanya cari determinant dia sahaja. Okey, dan bawahnya pun you cari determinant dia, you akan dapat 60, 148 dan seterusnya you akan dapat 15/37. Okey. Cramer's rule, you tak perlu cari inverse, tak perlu cari conjugate dengan transpose, tapi you kena cari determinant. Cuma pastikan yang bawah ini adalah A yang asal, matrik A, tetapi yang atas adalah matrik A tetapi you dah tukar kedudukannya, iaitu untuk P1 kolom yang pertama you tukar dengan B, untuk P2 kolom yang kedua you tukar dengan nilai B, untuk P3 you dah tukar kedudukannya dengan nilai B. So, you hanya perlu cari determinant sahaja untuk atas dan bawah dan you akan dapat nilainya sama dengan you cari A inverse. Okay? Okay, that's all for our class. Okay.